Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua,
seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Bersama saya, Muhammad Imad bin Razak dalam pentas Barisan Nasional sebagai hos anda pada hari ini. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Tanpa melengahkan masa lagi, mari saya memperkenalkan kepada anda semua panel kita yang pertama, Datuk Razlan Rafi selaku Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa sekali lagi di dalam ceramah bersiri untuk kita sama-sama memberikan penerangan isu-isu semasa dan juga apakah keadaan negara yang hari ini kita lihat ramai di antara kita tertunggu-tunggu. Alhamdulillah, semalam 10 hari bulan telah ada satu berita yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia bahawasanya kerajaan hari ini telah memilih untuk memberi mandat semula kepada rakyat jelata. Alhamdulillah. Ini kerana penting sebab di dalam penggal ke-2014 ini, penggal PRU14 ini, kita tahu bahawasanya tidak pernah dalam sejarah negara politik ini jadi kucak-kacir. Politik ini jadi cacah marbah disebabkan ada di antara ahli-ahli parlimen yang tidak ikhlas duduk di dalam satu-satu gabungan. Kita kena akui perkara ini. Kita kena akui bahawasanya apabila kerajaan Pakatan Harapan pada ketika itu tidak dinamakan pun Pakatan Harapan. Ingat lagi 9 Mei. Apabila mereka menang, mereka menjanjikan macam-macam pada rakyat. Waimah mereka janjikan 100 hari. Buku manifesto Pakatan Harapan. Ini semua adalah janji-janji yang mereka buat melangit agar rakyat terus menyokong mereka. Tetapi apabila kita lihat perkara itu terjadi satu demi satu, bukti yang ditunjukkan
oleh kepimpinan Pakatan Harapan. Mereka gagal untuk melaksanakan manifesto ini. Siapa salah? Siapakah yang patut kita salahkan dengan perkara ini? Hari ini kita dengar Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawasanya DAP tidak bersama dengan mereka untuk menjayakan manifesto itu. Semalam, Tan Sri Muhyiddin mengatakan pula bahawasanya mereka duduk di dalam kerajaan itu, tetapi Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ketika itu tidak mahu melakukan janji-janji di dalam buku manifesto yang sedang mereka sama-sama bina dan juga rangka. Ini semua adalah satu peristiwa yang amat menjijikkan kepada ahli politik. Rakyat kat luar sana melihat apakah sebenarnya harapan mereka ini adakah boleh ditunaikan atau tidak. Betul. PTPTN. Ada banyak lagi perkara-perkara yang dijanjikan di dalam manifesto Pakatan Harapan gagal untuk kita laksanakan. Untuk mereka laksanakan. Dan hari ini, mereka menagih satu lagi janji. Menagih undi kepada semua rakyat Malaysia. Kononnya kesalahan pada ketika PRU14 itu bukan datang daripada mereka. Mahathir tolak Muhyiddin tolak DAP tolak Anwar tolak Wan Azizah, tolak Mak Sabu, semua tak mengaku bersalah. Semua tak mengaku bersalah tentang manifesto yang janji yang telah mereka lakukan. Jadi adakah perlu rakyat memilih mereka sekali lagi? Kali ini kita tahu bahawasanya di masa akan datang, selepas kita selesai COVID, kita tahu bahawasanya kita akan pergi kepada masalah yang lebih besar, iaitu ekonomi dunia. Ekonomi dunia tahun depan akan menjunam. Semua orang tahu. Semua penganalisa ekonomi telah memberikan satu rangka bahawasanya ekonomi dunia akan menjunam pada tahun depan. Jadi sebagai orang yang melihat kepada orang yang nasionalis, percaya kepada rakyat, percaya kepada mandat rakyat, sepatutnya pembangkang hari ini tidak ada alasan untuk memberikan semula mandat kepada rakyat. Tetapi, seperti pembangkang, perangainya tetap membangkang. Mencari alasan, pelbagai alasan, kononnya pilihan raya ini tidak boleh dilakukan dalam masa terkujuh ini kononnya. Tetapi kita tahu bahawasanya ada di antara pengarah-pengarah meteorologi yang bagi kerangka bahawasanya banjir boleh berlaku pada bila-bila masa. Bukan hanya bulan depan, bukan hanya bulan 12, bukan hanya bulan 1. Bila-bila masa sebabkan climate change. So, adakah ini yang kita melihat kepada kebertanggungjawapan orang-orang pembangkang ini? Jadi, bagi pandangan saya beginilah. Ini adalah pentas untuk kita memberikan penjelasan sehebat baik. Kita akan memberi penjelasan kepada rakyat bagaimana Pakatan Harapan dan pemimpin-pemimpinnya yang original, semuanya tidak boleh diletakkan satu harapan kepada mereka untuk memegang kerajaan semula. Ingat, takkan kita nak kena tipu lagi sekali. Takkan setiap kali apabila mereka bercakap, mereka akan menyalahkan kawan-kawan mereka. Dan mereka akan menggunakan isu-isu yang kononnya kleptokrat. Dan banyak lagi isu-isu yang kononnya Barisan Nasional ini gagal sebagai kerajaan. Walhal, rakyat semua tahu, untuk kita hidup seharian, kita kena makan, kita kena kerja, kita kena buat kerja, kita punya kerja harian kita untuk kita hidup. Mereka hanya tahu bercakap tentang nak menghasut rakyat. Kononnya rakyat ini tidak boleh meletakkan tanggungjawab kepada Barisan Nasional. Walhal, ingat balik sebelum PRU14, rakyat tidak pernah ada masalah hidup bersama dengan kerajaan Barisan Nasional. Rakyat bermasalah apabila hidup bersama kerajaan Pakatan Harapan. Rakyat bermasalah apabila hidup bersama di dalam kerajaan Perikatan Nasional. Apa mereka buat? Mereka buat darurat untuk kekal kuasa, menyebabkan ekonomi kita merundum. 17 bulan Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, dia buat darurat. FDI kita, foreign investor kita lari daripada negara. Tidak mahu pun datang kepada negara untuk melabur. Waimah dalam negara, keluar melabur di dalam negara-negara ASEAN yang lain. Banyak perkara yang kita nak ceritakan sebenarnya. Tetapi saya minta sangat untuk siri yang pertama ini, kita kena fokus kepada kestabilan dan kemakmuran. Kestabilan dan kemakmuran. Kita perlu wujudkan satu kestabilan politik untuk kita memakmurkan rakyat kita. Kita kena pastikan bahawasanya politik kita stabil.
Bagaimana nak menstabilkan politik ini? Sudah tentunya lah mandat yang besar perlu kita bagikan kepada Barisan Nasional. Itu adalah satu trademark bahawasanya Barisan Nasional ini dari dulu tidak pernah pun ada sejarah untuk membawa negara ke satu kancah yang teruk. Tidak pernah pun Barisan Nasional melihat kepada dasar-dasarnya yang akan menekan rakyat. Tidak pernah pun daripada dahulu Barisan Nasional membuat dasar yang akan mengenepikan kepentingan rakyat. Tetapi apa 22 bulan dia buat? Banyak sungguh rakyat terasa kehilangan kerajaan. Subsidi dipotong. Baja orang dekat kampung-kampung nak menanam tidak ada. Waimah kita nak tengok diesel pada ketika itu, nelayan-nelayan nak pergi cari sesuap nasi, cari ikan di lautan, dipotong subsidi diesel. Bukan itu saja, makcik yang bekerja di sekolah sebagai pembersih pun mereka tidak membayar gaji. Ini semua ada kesilapan daripada Pakatan Harapan yang ketika itu sebenarnya mereka hanya sibuk berpolitik untuk membalas. Mereka tak hiraukan rakyat. Mereka tak hiraukan rakyat. Ini semua perkara-perkara yang kita kena ingat semula. Ingat tuan-tuan. Kena tahu. 120,000 penjawat awam yang diberhentikan kerja overnight. Satu malam diberhentikan 120,000 orang pekerja. Dan kebanyakan mereka ini mempunyai tanggungan. Mempunyai tanggungan untuk bayar loan kereta. Untuk bayar loan rumah. Untuk membesarkan anak yang kecil. Menghantar anak belajar. Ini semua mereka tak peduli. Yang mereka peduli pada ketika itu, 120,000 ini perlu kita buang. Kerana mereka ini kononnya adalah orang-orang Barisan Nasional. Jadi, tuan-tuan, selama ni, bila kita memerintah negara, ada kita kata bahawasanya ini penyokong DAP tak boleh dapat projek. Ini penyokong PKR tak boleh dapat kerja. Ini penyokong kononnya amanah kita tak bagi dia masuk penjawatan awam. Tidak pernah. Kita tahu di antara mereka-mereka yang menyokong parti-parti pembangkang kerja dalam kerajaan. Tetapi kita membiarkan sebab apa? Kita mengagungkan satu budaya bahawasanya rakyat ini berhak untuk memilih mana-mana parti. Tapi apa mereka buat? Disebabkan 120,000 penjawat awam ini, mereka buang dengan dendam mereka, kononnya mereka dan 120,000 orang inilah yang akan memecahkan segala berita ataupun perkara-perkara sulit dalam kerajaan. Ketakutan ini, mereka buang mereka overnight. Inilah perkara-perkara sebenarnya yang saya lihat di antara dendam kesumat. Bukan hanya mereka dendam kesumat kepada pemimpin Barisan Nasional, mereka dendam kesumat sehinggakan orang makcik membuat teh di dalam pejabat menteri pun mereka buang. Orang-orang yang buat kemas, kerja kemas, nak kemaskan meja-meja VIP, itu pun mereka buang. Kerani, grade yang paling rendah pun mereka buang. Tuan-tuan, takkan kita nak ulangi perkara-perkara yang mimpi ngeri ini dengan rakyat? Cukuplah perkara-perkara ini berlaku. Apa kita lihat di dalam 22 bulan itu. Cukuplah perkara-perkara ini berlaku. Kita lihat dalam pemerintahan Muhyiddin Yassin selama 17 bulan. Ini perkara jangan kita ulangi. Kerajaan ini perlu kita bina dengan satu kestabilan. Kerajaan ini perlu kita bina untuk kita menghadapi kehidupan seharian. 5 tahun kita pilih untuk kita pastikan anak kita yang belajar SPM pada umur 17 tahun ada peluang untuk mengaji, melanjutkan pengajian mereka di dalam IPTA ataupun IPTS. Mereka perlu diberi beasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara sekiranya mereka layak. Apabila mereka balik, kita sebagai kerajaan perlu ada menyediakan satu prasarana yang lengkap untuk mereka datang ke Malaysia untuk kerja sebagai rakyat Malaysia yang bebas. Tetapi janji-janji ini yang mereka buat pada tempoh hari, Pakatan Harapan gagal untuk melaksanakan perkara-perkara ini. Tolonglah, saya merayu sekali lagi kepada semua yang mendengar video ini, mendengar ucapan ini, jangan kita ulangi sekali lagi kesilapan yang kita dah buat. Kerajaan bukannya satu perkara yang dipilih untuk konon-konon omok-omokkan. Kerajaan adalah satu bentuk organisasi yang perlu mentadbir negara ini dengan penuh istiqamah, penuh profesional, penuh pengalaman untuk kita menyediakan segala keperluan rakyat di dalam negara kita.
Justru itu saya minta sangatlah. Saya minta sangat kita jangan ulangi perkara-perkara ini lagi. Tak kisahlah Rafizi nak bercakap apa, Muhyiddin nak bercakap apa pun, mereka boleh bercakap. Tetapi sehingga hari ini, mereka ini takut untuk berhadapan dengan rakyat. Yang mereka ini berhadapan dengan kamera, bercakap dengan ahli mereka, kononnya mereka ini semua orang yang baik-baik, tak pernah buat salah. Kesilapan yang mereka buat dalam Pakatan Harapan, tak salah. Kesilapan yang mereka buat semasa darurat, tak salah. Dan mereka meletakkan semuanya kesalahan kepada orang-orang yang mereka tak suka. Jadi, tidak boleh. Kita tidak boleh mengharapkan lagi kerajaan seperti ini. Negara Malaysia tidak boleh melangkaui atau melepasi cabaran ekonomi tahun depan. Sekiranya negara ini masih lagi ada kerajaan yang cacah marbah. Yang tidak sehaluan. Tidak sehaluan langsung pun semasa Pakatan Harapan. Saya menyerulah tuan-tuan semua agar bersama dengan kita, bersama dengan Barisan Nasional, kita mempunyai manifesto yang boleh ditepati. Kita mempunyai belanjawan baru-baru ini yang telah diangkat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Belanjawan yang cukup mesra kepada rakyat. Tidak pernah belanjawan ini kita buat sebesar ini. Tetapi hari ini kerajaan yakin bahawasanya kita dapat melaksanakan belanjawan ini dengan sebesar 365 bilion ini untuk rakyat kita menghadapi masalah ekonomi yang akan datang. Tidak pernah juga Tun Dr. Mahathir memuji belanjawan kerajaan. Hari ini puji. Kerana apa? Kerana dia tahu bahawasanya hanya Barisan Nasional sajalah yang boleh mentadbir negara ini dengan bijaksana. Tak kira apa orang cakap, apa yang tomahan yang dibuat oleh pembangkang, tomahan apa yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin, ianya semua adalah diibaratkan angin lalu. Kita boleh dengar, kita boleh seronok, ketawa, kita boleh tepuk tangan apabila mereka berucap. Tetapi apabila kita nak buang undi, kita kena fikir masa depan 5 tahun. Adakah mereka ini boleh melakukan seperti yang mereka janjikan? Pernahkah kita beri tanggungjawab kepada mereka? Tanya diri sendiri. Kalau kita dah beri tanggungjawab kepada mereka, apakah mereka lakukan dengan tanggungjawab yang telah kita beri kepada mereka? Dan ini jawapan semua ada dalam hati kita. Ada dalam hati kita. Ada dengan rakan-rakan kita. Dan kita tahu bahawasanya jawapan-jawapan ini semua, kalau kita berpaksikan kepada fakta, kita berpaksikan kepada data, kita ketepikan emosi, kita akan dapat jawapan bahawasanya negara Malaysia tidak boleh hidup bersama dengan Pakatan Harapan. Tidak boleh hidup bersama dengan Muhyiddin Yassin atau PBM ataupun Perikatan Nasional. Dan hari ini kita minta tolong stabilkan semula negara ini. Undi Barisan Nasional, kita dapat menang sebanyak yang boleh. Kita akan menunjukkan kepada negara luar bahawasanya demokrasi di dalam Malaysia ini telah dipulihkan. Dan insya-Allah dengan perkara-perkara positif ini, insya-Allah kita akan melihat akan ada lambakan pelaburan datang untuk melabur di dalam negara kita. Dan kena ingat, ini penting kerana negara Malaysia mempunyai ekonomi yang kecil, dan kita memerlukan orang luar untuk membantu kita. Pelabur-pelabur asing datang melabur ke negara kita untuk kita sediakan prasarana pekerjaan dan segala-galanya untuk rakyat Malaysia. Itu saja yang saya nak bercakap dengan di dalam ceramah kali ini. Dan saya nak minta sangat, ini adalah permulaan untuk kita pergi kepada kempen pilihan raya untuk pilihan raya ke-15. Jadi kestabilan itu penting, kemakmuran itu penting, segala-galanya penting kerana kita nak melepasi kehidupan kita 5 tahun mendatang. Kita pilih kerajaan ini untuk 5 tahun mendatang. Dan kita kena ingat, masa depan anak-anak kita, semua ini tertakluk kepada pilihan kita apabila kita nak memangkah nanti. Ketepikan emosi, kita lihat kepada fakta. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Tiba kumpul semua tenaga, kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuat. Terima kasih kepada panel kita yang pertama. Sekarang kita akan masuk kepada panel kita yang kedua. Dijemput Tan Teck Peng selaku Ketua Pemuda MCA Wilayah Persekutuan. Dipersilakan. Salam sejahtera. Tajahau, saya Tan Teck Peng, Ketua Pemuda MCA Negeri Wilayah Persekutuan. Saya akan menyentuh konteks tema manifesto Barisan Nasional iaitu kestabilan dan kemakmuran. Tema ini akan memberi pedoman utama untuk membantu rakyat.
Sebagai contoh, pilihan raya negeri Johor baru-baru ini. Yang dalam tempoh beberapa bulan selepas BN mula menerajui kerajaan negeri Johor pada Mac tahun ini, Johor berjaya mencatat pelaburan tertinggi dalam negara bagi separuh pertama tahun ini, iaitu sebanyak RM60.9 bilion. Sekaligus membuktikan kepentingan kestabilan politik untuk menarik masuk pelaburan dan sekaligus meningkatkan ekonomi negeri dan seterusnya membawa kemakmuran kepada semua rakyat melalui penyediaan peluang pekerjaan, pembinaan, pemulihan atau penambaikan infrastruktur awam yang berorientasikan rakyat. Ini juga merupakan peningkatan sebanyak 822% berbanding pelaburan RM6.6 bilion dalam tempoh yang sama pada tahun lepas, di mana pada masa itu negeri Johor diterajui gabungan PN dengan BN. Maka, kestabilan sesebuah negeri atau negara bergantung kepada gabungan politik yang memerintah, yang mempunyai hubungan mesra, saling menghormati di antara satu sama lain, seperti mana yang dimiliki oleh BN. Gabungan politik yang sering bergaduh sendiri atau mempunyai hala tuju yang berbeza terbukti tidak dapat menjaga kepentingan dan kebajikan rakyat dan negara. Pencapaian yang membanggakan, seperti mana Menteri dan Timbalan Menteri MCA tunjuk prestasi cemerlang dari dulu sampai sekarang dalam isu pengangkutan, hukuman lebih tegas bagi pemandu mabuk atau memandu secara membahayakan atau di bawah pengaruh dadah telah diusulkan oleh Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dalam tempoh 100 hari saja selepas dilantik sebagai Menteri Pengangkutan. Beliau juga berjaya mengharumkan nama negara di persidangan antarabangsa apabila Malaysia berjaya dipilih sebagai salah satu ahli Majlis-Majlis Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO bagi kategori C untuk penggau ke-9 berturut-turut. Kesilapan zaman PH di mana Malaysia telah diturun taraf ke kategori 2 dalam penarafan penilaian keselamatan penerbangan antarabangsa IASA oleh Pentadbiran Penerangan Persekutuan FAA Amerika Syarikat pada tahun 2019 juga berjaya dipulihkan apabila Malaysia berjaya dinaik taraf kembali ke kategori 1 pada tahun ini. Ini hanya berjaya dicapai selepas semua 33 isu berbangkit dapat diselesaikan oleh Kementerian Pengangkutan di bawah kepimpinan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Beliau jua kini sedang mengusahakan lesen khas bagi golongan rider P-hailing supaya kerajaan akan memiliki mekanisme untuk menyalurkan bantuan secara efektif kepada golongan ini di samping membawa kawal selia aspek kebajikan penghantar. Bagi segi pendidikan pula, antara pencapaian Datuk Dr. Mahan Sun selaku Timbalan Menteri Pendidikan adalah untuk menggariskan 7 inisiatif untuk menangani masalah beg sekolah yang terlampau berat seperti menyediakan loka di sekolah rendah, melaksanakan jadual waktu yang mengandungi hanya 3 hingga 4 mata pelajaran sehari, mengawal bilangan buku latihan dan lain-lain lagi. Datuk Mat juga prihatin terhadap pendidikan di kalangan masyarakat orang asli dan telah memulakan pelaksanaan sekolah model khas komprehensif 9 tahun K9 untuk menangani keciciran pelajar dalam kalangan masyarakat tersebut. Beliau juga mempengerusikan jawatan kuasa untuk menangani isu sekolah kurang murid. Walaupun pada masa ini ia hanya tertumpu kepada SJKC, namun pada masa depan, skop jawatan kuasa tersebut boleh dikembangkan untuk merangkumi skop sekolah kebangsaan dan SJKT. Selain itu, Datuk Lim Ban Hong selaku Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri juga telah mengetuai misi perdagangan dan pelaburan ke Mexico dan Peru pada tahun ini untuk meneruskan usaha MITI untuk mengembangkan peluang perdagangan pelaburan di pasaran Amerika Latin. Ia juga ditekankan bahawa pada tahun 2000, walaupun perdagangan global menyusut, Malaysia mencatat kenaikan yang mengagumkan sebanyak 13.5% bagi jumlah perdagangan dengan Peru
berbanding 2020 mencapai RM1.22 bilion bersamaan dengan USD 290 juta. Semasa banjir besar yang melanda beberapa tempat pada akhir tahun lepas, beliau juga telah menturun untuk berjumpa dan mendengar keluhan para pengusaha yang terjejas. Di samping menyampaikan maklumat mengenai inisiatif SME Emergency Fund yang bertujuan membantu PKS yang terjejas dengan bencana alam. Sejak lantikannya sebagai Timbalan Menteri dan Sukan, satu lagi, Datuk Seri Tilian Ke telah menerajui usaha untuk membangunkan industri di dalam negara kita. Beliau juga telah membantu menyelesaikan masalah permohonan visa bagi pemain Dota 2 negara, iaitu Chen Jingxiang, Nothing to Say, dan Chan Chong Kian atau Oli dari pasukan Invictus Gaming. Mereka berdua ini kemudian berjaya mengharumkan nama negara apabila Chen Jingxiang diiktiraf sebagai pemain tinker yang terbaik di dunia dan pemain Dota 2 kedua terbaik di rantau Asia Tenggara. Beliau juga sentiasa cakna kepada kebajikan para atlet negara dan telah meluangkan masa untuk melawat bekas atlet Paralimpik Ko Li Peng untuk menyampaikan bantuan modal dan yuran perubatan kepadanya, di samping membantu mengembangkan perniagaannya. Semasa Sukan Paralimpik di Tokyo pada tahun lepas, beliau juga membantu menyampaikan rayuan terhadap bantahan Ukraine apabila yang cuba membatalkan penyertaan atlet Paralimpik kita Ziad Zulkifli dalam acara lontar peluru F20. Penubuhan Pusat Keusahawanan Coklat di kawasan Tanjung Piai adalah antara usaha Datuk Seri Wee Jack Seng selaku Timbalan Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komuniti untuk melahirkan dan mengembangkan usahawan tempatan yang lebih berdaya saing di dalam industri coklat. Di samping mempromosikan produk-produk tempatan, beliau juga prihatin terhadap kebajikan pekebun kecil sawit dan sering turun padang untuk berdialog dengan mereka. Dan juga untuk mengalahkan mereka memohon status pensijiran minyak sawit mampan Malaysia iaitu MSPO yang akan membantu pekebun kecil dengan memastikan peningkatan produktiviti serta akses kepada pasaran antarabangsa dan seterusnya menyumbang kepada pendapatan yang lebih tinggi. Usaha untuk menarik minat bakat tempatan dalam menceburi bidang perabot juga antara sumbangan beliau dalam kapasitinya sebagai Timbalan Menteri dengan mempengerusikan mesyuarat di antara wakil-wakil Majlis Perabot Malaysia MFC dengan wakil-wakil daripada MITI, KDN dan Kementerian Sumber Manusia. Pemimpin MCA dibuktikan bebas rasuah. Merujuk kepada kenyataan Presiden MCA 14 Oktober 2022. MCA juga menjunjung prinsip amanah dan telus dan kesemua pemimpin kami sedia menjalani proses saringan integriti dan sekiranya terdapat bukti rasuah akan mengalu-alukan siasatan SPRM. Ini sudah ditekankan oleh Presiden MCA pada 14 Oktober 2022 susulan tindakan pembangkang memutarbelik ucapan pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi semasa Perhimpunan Agung MIC. Ia juga harus ditekankan bahawa tiada seorang pun pemimpin MCA yang telah didakwa atau atas tuduhan rasuah selepas kekalahan BN pada PIU 14. Bandingkan ini dengan kes Banglo Lim Guan Eng yang digugurkan dalam tempoh kurang daripada 3 bulan selepas pelantikan Tan Sri Tommy Thomas sebagai Peguam Negara. Jangan kita lupa bahawa Guan Eng masih berhadapan kes rasuah, membabitkan projek terowong dasar laut. Malah seorang saksi juga pernah mendakwa Lim Guan Eng senyum lebar menerima wang sebanyak 100,000 dalam sampu. Bagaimana pula dengan gambar Guan Eng bersama-sama dengan seorang ahli perniagaan bergelar Datuk Seri yang disiasat SPRM berhubung projek berkenaan? MCA juga berpendirian bahawa golongan
orang muda adalah peneraju masa depan Malaysia dan mereka harus dipupuk supaya menjadi pemimpin yang mampu menyumbang kepada rakyat dan negara. Kepimpinan MCA juga sedia ruang kepada muda seperti mana yang boleh dilihat semasa pilihan raya negeri Melaka, pilihan raya negeri Johor. Malah calon paling muda di PRN Melaka adalah dari MCA iaitu saudari Leong Hui Ying yang bertanding di Dun Kesidang. Di pilihan raya negeri Johor pula seramai 6 calon daripada 15 atau 40% calon daripada MCA berusia 30-an. Ramai pemimpin MCA di peringkat negeri juga merupakan anak-anak muda seperti saudara Chua Hock Kwan yang memegang jawatan Ketua MCA Kelantan, saudara Chiu Se Bun yang merupakan Ketua MCA Terengganu, malah Ketua Pemuda MCA Kebangsaan, Senator Datuk Niko Wong juga merupakan Ketua MCA Wilayah Persekutuan. Sekian saja pentas untuk hari ini. Mari tolak Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Ayo, undilah Barisan Nasional demi kestabilan dan kemakmuran. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa
di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahan fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahan fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahan fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awin, Setiausaha Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Ada yang masih mahukan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Pada ketika ini heboh. Anwar Ibrahim menjajal sana sini. Kononnya 22 bulan Pakatan Harapan gagal adalah kerana bukan dia yang jadi Perdana Menteri. Dia kata kononnya kalau dia yang jadi Perdana Menteri, mesti dia akan tunaikan semua janji-janji tersebut. Aduh, nak menipu rakyat Malaysia lagi? Memanglah kamu tu bukan Perdana Menteri. Tapi langkah pertama yang Pakatan Harapan ambil dan buat bila menang dulu adalah dapatkan pengampunan dan bebaskan kamu supaya kamu boleh menyumbang untuk Pakatan Harapan. Lepas tu, dikosongkan pula kerusi Port Dickson supaya kamu boleh bertanding dan jadi ahli Dewan Rakyat. Semua langkah ini untuk apa? Supaya kamu boleh terlibat sama dalam pentadbiran negara ketika pemerintahan Pakatan Harapan. Mengapa tidak? Sepanjang kamu menjadi Ketua Umum PKR, parti terbesar membentuk Kerajaan Pakatan Harapan, kamu tidak bersuara atas kebobrokan Kerajaan Pakatan Harapan dan segala kemusnahan yang mereka lakukan. Mengapa kamu tidak menyinga di dalam parlimen ketika Pakatan Harapan menjual aset-aset negara, menekan kaki tangan awam, orang Melayu dan rakyat Malaysia keseluruhannya?
Di mana suara kamu ketika agama Islam dan kedudukan raja-raja Melayu mahu digadaikan? Di mana kamu ketika hutang negara bertambah, KDNK negara merosot teruk, harga sawit dan getah merudum? Apa kamu buat bila rakyat merintih mohon bantuan, dipaksa ikat perut dan ditekan tanpa pertolongan? Kamu sepatutnya bersuara. Kamu patut menentang kemungkaran Mahathir. Kamu patut lawan kejahatan DAP. Tapi kamu diam, menunduk dan menikus. Kerana kamu lebih pentingkan kuasa. Kamu sabar melihat kedurjanaan Mahathir dan konco-konco DAP. Kerana kamu mahu jadi Perdana Menteri. Kamu butakan mata melihat kesengsaraan rakyat, kesempitan hidup hingga ramai yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Kamu biarkan kami semua rakyat Malaysia menderita. Oleh itu, pemilih pada PRU ke-15 nanti, jangan biar Anwar Ibrahim ini capai cita-citanya. Kerana satu undi untuk beliau adalah satu langkah membawa kita kembali kepada kerajaan yang merosakkan negara. Ayuh pastikan kita keluar mengundi dan pangkah Barisan Nasional demi kestabilan dan kemakmuran. Terus tetap mendapatkan fakta dan maklumat yang tepat sempena PRU ke-15 pada kali ini. Untuk menutup majlis kita, sekian saja dari saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ada Kejayaan bakal menjelma. harapan gagal adalah kerana bukan dia yang jadi Perdana Menteri. Dia kata kononnya kalau dia yang jadi Perdana Menteri, mesti dia akan tunaikan semua janji-janji tersebut. Aduh, nak menipu rakyat Malaysia lagi? Memang